So hari ini saya masuk kepada topik triple lecithin. Mungkin ramai nak tahu kelebihan ataupun manfaat dan juga paling utama sekali kenapa kita perlu makan triple lecithin ni. Dan apa itu lecithin? Okey, so mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni akan bagi manfaat. Okey, Assalamualaikum Aliza, Abdul Muin. Ini Abdul Muin ni daripada Thailand ni. Kawan saya Tuan Haji Muin, dia ada pesantren di Naratiwat. Okey, Assalamualaikum Harry. Okey, so sebenarnya hari ni disebabkan oleh kekurangan lecithin dalam badan kita, sebenarnya banyak penyakit yang dikaitkan dengan masalah kekurangan lecithin ni. Contohnya macam sakit jantung. Hari ni memanglah kalau kita nak ambil kira penyakit jantung ni merupakan pembunuh nombor satu pembunuh nombor satu di dunia sejak tahun 1990 lagi. Sampai hari ni tak ada siapa lah. Saya ingat COVID-19 ni pun dia punya angka-angka kematian pun belum dapat mengatasi mereka yang meninggal disebabkan oleh penyakit jantung ni. Okey, dan yang kita bimbang ni kan, yang paling kita bimbang ialah usia. Usia pengidap penyakit jantung ni semakin hari semakin muda. Bayangkan kalau kita hari ni kalau kita tak atasi masalah ni, takut nanti remaja lagi dah ada penyakit jantung. Disebabkan oleh apa? Sebabkan pemakanan kita lah. Pemakanan kita hari ni dan juga masalah diet yang kita amalkan memang menyebabkan masalah kolesterol, masalah pengaliran ataupun penyumbatan saluran darah. So ini berpunca daripada banyak sebab lah. Dan kalau kita tengok di persekitaran kita ni banyak dan biasanya dikaitkan dengan sakit jantung ni memang dikaitkan dengan kolesterol lah, disebabkan oleh penyumbatan saluran darah. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang membimbangkan lagi satu ialah kos rawatan kos rawatan untuk masalah yang berkaitan dengan kardiovaskular ni ataupun kita punya jantung dan juga saluran darah kita ni semakin hari semakin meningkat. Okey, bayangkan kalau nak buat masuk stent, dia panggil angioplasti. Kan angioplasti saja paling minimum dia punya kos RM15,000. Dan biasanya kadang-kadang ada tempat-tempat rawatan yang menggunakan sampai RM45,000. Itu baru buat angioplasti, baru masukkan stent dalam kita punya saluran darah tu. Kan kalau buat bypass maknanya open surgery. Kan dia potong kita punya tulang ni kan, buka, lepas tu buat bypass, macam buat highway baru tu kan, buat bypass tu itu kalau minimum kos dia RM25,000. Tapi kebanyakannya kalau yang dah sumbat 2 atau 3 tu memang jejak sampai 60 ke 80 ribu lah. Kena stroke, itu lagi lah kan. Memang kita ataupun kita panggil angin ahmar. Satu penyakit yang memang kalau boleh kita sangat-sangat minta untuk dielakkan lah. Sebab orang kena stroke ni kita pun nampakkan kadang-kadang dia nak cakap pun tak boleh. Masalah komunikasi, masalah pergerakan dan banyak lah. Dia bukan saja susah diri sendiri, tapi juga kadang-kadang ahli keluarga pun terpaksa menanggung dia punya kesusahan tu. Jadi sebab tu hari ni kita kena pastikan keluarga kita, diri kita terhindar lah daripada masalah-masalah macam stroke, sakit jantung dan sebagainya. Okey, jadi dan yang kita nak kena ambil tahu sekarang ni ialah kos perubatan ni makin lama makin meningkat. Itu yang angka-angka yang saya sebut tadi tu belum masuk kos-kos macam yuran kemasukan, consultation, lepas tu bilik, kalau bilik first class, bilik seorang, bilik berdua, lagi tambah lagi lah. Kan, lepas tu sebelum buat pembedahan tu kan ada rawatan-rawatan lain. Kena scan, kena buat MRI, kena buat macam-macam lagi tu. Itu semua melibatkan kos kan. Jadi sebab tu hari ni kita kena pastikan kita betul-betul dapat mengelakkan masalah utama sekali yang berlaku menyebabkan punca sakit jantung ni ialah atherosclerosis ataupun penyumbatan penyumbang ini merupakan penyumbang utama kepada penyakit jantung dan juga stroke. Apa maksud ke atherosclerosis ni ialah penyumbatan saluran darah. Di mana kita punya arteri tu, kita punya saluran darah tu sepatutnya dia clear. Dia memang maknanya darah kita dapat mengalir dengan lancar lah. Tapi kadang-kadang disebabkan oleh kita punya pemakanan, persekitaran, tambah lagi dengan stres, tekanan dan sebagainya, kita punya arteri ni makin lama makin menyempit, ataupun dia boleh jadi menebal. Kerana apa? Sebab ada plak, ada lemak-lemak dalam darah. Kemudian kalsium, kadang-kadang kita ambil kalsium yang tak ada K2 ni,
Kita kalau kita ambil secara berlebihan, dia pun boleh mendak juga dekat kita punya saluran darah. Dan ini pun boleh menjadi punca kepada penyumbatan saluran darah. Sebab bila kalsium dah mendak kat situ, dia mula mengumpul bahan-bahan lain lah dekat dinding arteri. Jadi sebab tu hari ni kita kena pastikan kita punya saluran darah ni dapat dibersihkan. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, salah satu punca ialah disebabkan oleh kekurangan lecithin. Sebenarnya lecithin adalah merupakan satu bahan. Dia, kita nak kata apa, bukan enzim, tapi satu bahan lah. Dia mesti ada dalam badan kita ni. Sebab apa? Lecithin ni merupakan penentang lemak dan juga kolesterol yang semula jadi. Memang dalam badan kita ni dah ada dah. Apa tu lecithin ni? Bayangkan dekat otak kita saja, otak kita ni, kalau kita ambil dia punya berat kering otak tu, 30% adalah lecithin. Itu baru dekat bahagian otak. Kemudian kalau kita tengok bahagian hati, lemak hati kan, hati kita ni memang pun ada lemak dia kan. Lemak hati saja ada 73%. 73% lecithin ada dalam dekat kita punya lemak hati. Dalam sistem saraf yang hantar signal, yang hantar isyarat ke dalam badan, ke seluruh organ-organ dalaman badan kita ni, dekat situ je ada 17%. Nampak tak? Jadi kalau kita kekurangan lecithin, bayangkan betapa dia punya kesan tu kepada keseluruhan kesihatan kita. Sebab apa? Dia akan menjejaskan pertama dari segi proses pembaharuan sel. Sebab sel kita ni kan sentiasa bertukar ganti. Saya pernah sebut kita punya jumlah sel dalam badan kita ni ada 37.2 trilion. Dan sel-sel kita ni sentiasa bertukar ganti. Dia ada jangka hayat dia. Kalau kita punya sel darah tu, jangka hayat dia lebih kurang dalam 120 hari. Kalau sel-sel tulang kita ni mungkin lama sikit, ambil masa 8 ke 10 tahun. Jadi kalau kita tak perbaharui, kalau kita tak jaga semua ni, sel kita tu akan tetap diperbaharui juga, tapi dibaharui dengan sel-sel yang tak bersihat lah. Nampak tak? Jadi ini kemudian akan menyumbang kepada masalah penyakit dan sebagainya. Jadi kenapa nak kena ambil triple lecithin? Kenapa nak kena ambil triple lecithin daripada syarikat Healthy Way? Pertama sekali sebab dia memang bila kita sebut triple tu, dekat situ je dah menggambarkan kandungan lecithin dalam tu lah. Sebenarnya dalam lecithin ni ialah dia akan mengaktifkan lemak dalam badan kita yang dipanggil sebagai phosphatidylcholine, PC kita sebut PC je lah. Kalau lecithin biasa yang ada di pasaran ni, kebanyakannya dia cuma ada sekitar 12% saja. Lecithin dalam kandungan PC lah, kandungan phosphatidylcholine ni dalam lecithin yang ada di pasaran tu, kebanyakannya sekitar 12%. Berbanding dengan lecithin yang ada dalam PC yang ada dalam triple lecithin 35%. Bermaksud apa? Bermaksud 3 kali ganda. 3 kali ganda daripada apa yang terkandung dalam lecithin biasalah. Jadi sebab tu bila kita ambil tu, kesannya memang 3 kali ganda. 3 kali ganda lebih berkesan. Selamat datang Siti Muazzal, Izwan, Nadia, Said. So mana yang tak sempat sebut nama tu, faham-faham je lah. Waalaikumsalam Nadia. So hari ni saya akan sharekan 8 manfaat, 8 benefit kalau kita ambil lecithin. Dan saya percaya kalau anda kuasai faham tentang ke-8 ni, memang kita tak akan tinggal lagi lah kita punya triple lecithin. Kita akan pastikan dalam kita punya suplemen tu, dalam pemakanan kesihatan kita tu mesti ada triple lecithin. Yang pertama, dia boleh memecahkan dan juga mengurangkan kolesterol serta lemak. Sebab bila kolesterol berkumpul dekat kita saluran darah tu, tak ada cara nak pecahkan dia semua tu. Jadi bila kita ambil triple lecithin ni, dia boleh pecahkan kolesterol dengan lemak tadi tu kepada partikel-partikel yang lebih halus. Dia akan jadikan zarah-zarah kecil lah, zarah-zarah kecil, supaya dia dapat disingkirkan melalui proses detoksifikasi, masuk ke dalam darah, pergi ke bawah pinggang dan keluar melalui air kencing lah. Itu sebahagian. Sebab tu kalau kita ambil lecithin ni banyak kan, kadang-kadang kita dapat rasa kita punya air kencing tu pun lain color dia. Selain daripada tu, dia juga akan mudah dibakar untuk jadi sumber tenaga. Sebab terutama kalau orang yang badan agak berisi ataupun overweight ataupun yang mengalami masalah obesity, bila dia nak diet, yang masalah utama dia ialah kekurangan tenaga sebab dia tak makan kan. Jadi menyebabkan dia rasa cepat letih, dan itu yang tak boleh bertahan lama tu. Tapi bila dia amalkan, sambil dia berdiet, sambil dia amalkan triple lecithin ni, dia akan bantu untuk lemak-lemak tadi tu, dia akan pecahkan, dia akan uraikan lemak-lemak tu untuk ganti tenaga.
Jadi walaupun dia diet, dia kurang ambil karbohidrat, kurang ambil protein, tapi masih ada tenaga melalui pembakaran lemak yang dalam badan tu, yang dah ditukar kepada partikel-partikel ataupun zarah-zarah yang lebih halus. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia mengurangkan ataupun merendahkan risiko untuk mendapat sakit kardiovaskular. Maksudnya kardiovaskular ni berkaitan dengan kita punya jantung lah, dan juga saluran darah. Contohnya macam penyakit darah tinggi, sakit jantung, stroke, dia boleh melakukan pencegahan. Itu sangat penting. Okey, kemudian yang ketiga, apa manfaat yang ketiga kalau kita amalkan pemakanan triple lecithin ni? Dia boleh meningkatkan daya ingatan dan kecerdasan. Sebab tadi saya dah sebut kan, dalam otak kita ni ada 30% lecithin. Jadi bila kita ambil secara oral macam tu, dia boleh mengekalkan kesihatan otak, boleh mencegah dan juga melambatkan masalah daya ingatan lah. Contohnya macam demensia, Alzheimer. Demensia ni nyanyuk, dia kadang-kadang sarapan pagi pun dah tak ingat dah. Pagi tadi sarapan apa, ingat tak? Kalau ambil masa lama fikir tu, tu ada simptom dah tu, maknanya otak kita dah kekurangan lecithin. Okey, kemudian Alzheimer, maknanya hilang ingatan ataupun dia mudah lupa. Kan, pergi masjid, naik basikal, naik motor, lepas tu nak balik dah tak jumpa jalan, tak tahu rumah kat mana dah. So ini banyak berlaku kepada golongan-golongan yang berumur lah. Dan juga satu lagi, bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan, sekarang ni SPM dah tangguh pada tahun depan kan. So masih sempat lagi lah kalau nak amalkan triple lecithin ni, untuk menambahkan lecithin dekat bahagian otak dia. Jadi dia punya kecerdasan minda dia akan bertambah. Dia akan jadi lagi cerdas. Ingat kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang ambil exam tahun depan ataupun pelajar-pelajar universiti, walaupun sekarang ni kita belajar di rumah kan, tapi sebenarnya lagi banyak nak gunakan kita punya minda ni kan. Jadi bagus, sangat bagus kalau kita dapat amalkan triple lecithin. Okey, kemudian yang keempat, membantu untuk menguruskan berat badan. Sebab apa? Dia pertama boleh meningkatkan metabolisme lemak, maknanya pemecahan lemak tu akan lebih cepat berlaku. Kemudian juga boleh memecahkan lemak badan dan lemak makanan. Sebab kita kan hari-hari masih lagi makan. Dan minyak-minyak yang masuk ke dalam badan kita ni, dia akan lebih mudah diuraikan bila kita amalkan pemakanan triple lecithin. Kemudian kita akan rasa lebih bertenaga dan juga selamat untuk dimakan untuk jangka masa panjang. Okey, itu yang keempat lah. Dan yang kelima, yang kelima, dia boleh melindungi dan menyuburkan saraf. Nampak tak? Tadi kan saya dah sebut 17% daripada saraf kita adalah terdiri pada lecithin. Dan dia jadi boleh membantu mengatasi masalah macam contohnya kecelaruan. Kadang-kadang dia ada masalah kemurungan. Kalau yang kemurungan tu kita combine dengan boraj, lagi cepat berkesan lah. Okey, Nadia kata apa? Best makan triple lecithin. Alhamdulillah ketiga anak saya makan konsisten. Periksa banyak A. Dulu nak tengok A pun payah. Nampak dia punya result pun berbeza, ada peningkatan. Kemudian juga boleh melegakan masalah sakit saraf, mati rasa dan kerosakan saraf akibat kencing manis. Biasanya kalau orang yang ada diabetik ni, dia punya saraf memang masalah lah. Kadang-kadang dia sampai ke tahap saraf mata pun akan terkesan. Jadi insya-Allah dengan mengambil triple lecithin ni, dia boleh menyuburkan balik semua saraf lah. Dan bagi yang golongan tua pun sama juga. Biasanya saraf ni akan berkurang. Puncanya salah satu ialah disebabkan oleh lecithin dalam saraf tu dah mula berkurangan. Less than 17%, kurang daripada 17%, itu akan memberi kesan yang negatif lah. Jadi kita kena amalkan pemakanan triple lecithin. Okey, yang keenam, dia boleh melindungi dan meningkatkan fungsi hati. Sebab apa? Disebabkan oleh kita punya pemakanan hari ni kan, banyak makan benda-benda goreng, roti canai tak boleh miss, minggu 3-4 kali, suka makan sup gearbox, so cara diet kita lah, banyak ambil lemak dan sebagainya, asam pedas, kari kan, macam-macam lagi lah, masalah lemak cili api tu, semua tu memang menyebabkan kita punya hati akan terbeban untuk dalam proses pemecahan lemak ni tadi. Jadi dengan mengambil triple lecithin, dia akan dapat membantu untuk dalam proses-proses tadi lah. Dan selain daripada tu, kalau ada masalah hati berlemak, dia akan kurangkan, sebab dia boleh tingkatkan fungsi hati. Jadi maknanya, bayangkan dalam bukan kata lemak tu tak perlu, dekat hati kita ni ada 70% lecithin.
Jadi kalau lecithin tu kurang daripada 70%, maknanya mungkin dah tinggal 50, dah tinggal 30%. So maknanya ada sebahagian besar daripada fungsi hati tadi tu tak dapat berfungsi dengan betul lah. Saya dah pernah sharekan tentang apa ni, fungsi hati kan, masa cerita tentang Lip Plus. Okey, selain daripada Lip Plus, kalau kita tambah lagi dengan triple lecithin, dia akan lebih berkesan lah, lebih mudah. Okey. Dan seterusnya, dan ketujuh, boleh membantu untuk mencegah batu karang dekat hempedu. Okey, so kita kena maklum, kita kena ambil tahu sebab apa batu karang dekat hempedu ni bukan macam batu karang dekat apa ni, dekat kita punya buah pinggang. Dia adalah kolesterol yang dah mengeras. Sebab apa, kenapa apa ni kolesterol boleh mengeras dalam kita punya hempedu, disebabkan oleh kekurangan lecithin tadilah. Jadi bila lecithin bila boleh tambah lecithin dalam badan kita ni, dia akan membantu untuk memecahkan. Kita ada satu testimoni Rafida daripada Salak Tinggi. Dia ada masalah batu karang dekat hempedu sampai dia kena kuning. Jadi selepas dia ambil lecithin ni, dia kata alhamdulillah batu karang dekat hempedu dia dah tak ada lagi, dan sekarang dia back to normal lah. Assalamualaikum Manga. Okey, Zakwan. Nadia kata dia makan lecithin ni macam dia kunyah je, macam makan aiskrim. Okey. Kemudian yang ke-8, apa benefit untuk yang ke-8 ni? Dia juga boleh meningkatkan libido ataupun nafsu seks untuk lelaki lah. Dan satu lagi, kalau kata let's say masalah pasangan yang berumah tangga, susah nak dapat zuriat, susah nak dapat anak, lelaki boleh ambil lecithin ni dengan kadar yang lebih sikit, supaya dia juga boleh membantu untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti sperma. Ada orang tanya, saya pernah share benda ni, dia kata sperma tu apa tu Haji? Kan, jangan tak tahu air mani lah lelaki kan, dia untuk boleh meningkatkan kesuburan. Dan selain daripada itu, dia juga boleh menambahkan penghasilan susu ibu. Terutama ibu-ibu yang dalam hari ataupun lepas lahirkan anak, kadang-kadang tak ada apa susu. Okay, dia memang nak menyusukan anak dia dengan susu sendiri. So boleh ambil lecithin ni. Dia boleh mengurangkan risiko dan meredakan kesakitan untuk susu, bengkak susu. Kalau ada masalah bengkak susu pun boleh bantu, dan juga mengharapkan penghasilan susu dan pengeluaran susu yang boleh lebih lancar. So tadi ada 6 manfaat, 8 benefit daripada triple lecithin. Kalau saya boleh ulang sikit secara ringkas, yang pertama tadi, dia boleh membantu untuk memecah dan mengurangkan kolesterol dan lemak, kemudian merendahkan ataupun mencegah masalah risiko penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, boleh meningkatkan daya ingatan dan juga kecerdasan. Yang keempat, membantu untuk menguruskan berat badan. Seterusnya juga, yang kelima, boleh melindungi dan menyuburkan saraf. Dan yang keenam, melindungi dan meningkatkan fungsi hati. Dan ketujuh, membantu mencegah batu karang dekat hempedu. Dan juga yang ke-8nya, meningkatkan libido dan juga penghasilan susu ibu. So banyak kelebihan kalau dengan pengambilan. Dan yang lagi luar biasa, lagi hebat tu, harga dia 3 kali ganda lebih murah berbanding dengan lecithin yang di luar sana. Kandungan 3 kali ganda lebih, tapi dia punya harga kurang. Satu botol tu baru RM64, sangat murah lah kan, kalau berbanding dengan produk suplemen yang lain. Okey, jadi untuk mendapat kesan yang lebih optimum, kita boleh cadangkan gabungan lah, gabungan beberapa produk daripada Healthway. Contohnya macam untuk masalah kolesterol tinggi kan, anda boleh gabungkan dengan borage dan juga ecstasy. Borage dengan ecstasy, iaitu vitamin C lah. Untuk masalah high blood, anda boleh tambah dengan sigugat dan juga borage serta wheatgrass, dan kemudian tambah dengan mineral. Mineral ni kita belum jelaskan lagi, tapi anda boleh follow lah, Nadia punya pun ada terangkan tentang mineral sebelum ni kan. Okey. Kemudian untuk mengawal berat badan, sekarang ni banyak yang obes, yang nak turunkan berat badan. So lecithin ni anda boleh gabungkan dengan wheatgrass, kalau nak tambah dengan Probayo lagi bagus. Kemudian mineral, kita punya energy pen mineral ST, dan juga kita ada satu produk gantian meal, iaitu Vita Blend, gabungan 18 jenis kekacang, untuk anda jadikan sarapan ataupun untuk gantikan makan harian lah. Masalah untuk meningkatkan kesihatan hati dan juga pundi hempedu, boleh gabungkan dengan vitamin C, Lip Plus dan juga wheatgrass. So ini gabungan yang sangat bagus, dan anda tak perlu risau sebab harga produk Healthway ini mampu milik, jadi lebih mudah untuk anda amalkan. Okey, dan kalau untuk testimoni anda boleh refer kepada
anda orang yang memperkenalkan produk ni, sebab kita ada banyak testimoni. Contoh tadi yang saya rahsiakan pasal Rafidah tu lah. Dan pernah ada satu lagi, Mak Zan, 40 tahun daripada Kota Kinabalu. Pernah dia kena stroke 2 kali kan, tapi selepas makan triple acetin, borash, AKG, dan dia kata malam tu dah boleh ketandas macam biasa. Alhamdulillah. So mudah-mudahan mana-mana yang ada masalah-masalah kesihatan tu, anda boleh bantu dengan kongsikan saya punya video ataupun FB live ni lah. Semoga bermanfaat. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.